Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini saya akan sambung perbincangan poin yang ke-69 iaitu hukum salat di belakang ahlu bid'ah. Ini muka surat 538 tajuk ini khusus berkenaan boleh ataupun tidak kita salat di belakang yang mana imam dia tu pelaku bid'ah, boleh ataupun tidak. Jadi dalam kitab ini sebenarnya maklumat yang kita perolehi di bawah tajuk ini seperti yang kita bincang dah sebelum ini, sebab kita dah muka surat 537 dah kita bincang dalam sesi lepas. Sebenarnya boleh jikalau amalan bid'ah itu tidaklah sampai ke peringkat membawa kepada kufur. Ini pendapat jumhurul ulama. Kalau ada yang kata tidak boleh, itu pendapat yang kira-kira agak terpencil lah. Boleh dikata boleh, cumanya bezanya ada setengah kata makruh, ada setengah kata kalau kita ada pilihan lain, mana masjid lain imam dia tu lebih menjaga sunnah, itu lebih baik. Tapi sah, semua ulama kata sah selagi bid'ah yang mereka lakukan itu tidaklah sampai peringkat membawa kepada kufur. Bahkan kita kata setengah-setengah ulama yang dikatakan keras itu, contohnya Bin Baz misalnya, dia pun kata boleh. Boleh, tidak jadi masalah. Cuma kalau ada alternatif lain yang mana kita boleh pergi dekat dengan kawasan kita, tak perlu pergi jauh, itu lebih baik lagi. Tapi kalau kita perhatikan, manakala para sahabat dia lebih keras lagi. Misalnya Ibnu Umar tak semaya di masjid yang mana bukan tu imam, bila buat bid'ah. Kita ana sebut kan sebelum ni dah beberapa kali, tak dia selagi bila tu tidak bertaubat daripada perbuatan dia, azal tu tambah. Selepas la ilaha illallah tersebut lagi salah tu pun dia tak mahu pergi. Sebab apa? Sebab sudah berlaku perubahan kepada sunnah. Hal tu berkait dengan semaya Jumaat tu, mana sahabat Nabi kerah lagi sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia kira kalau dia tidak kerah, dia tidak tegas, maka dia akan rosak sunnah. Hal tu. Tapi kalau kita tengok ni, ana sempat rujuk dalam beberapa fatwa ulama lah. Boleh kata kita boleh sebut jumhur lah. Nak kata ijma' tu tidak. Jumhur mana jumlah yang besar. Kita kata 85% kau kita kata tak. Tu kata sah. Tapi sah tu adalah huraian dia, kata makruh. Sah tapi makruh. Sah tapi kalau ada alternatif lain, kita boleh cari tempat lain yang lebih menegakkan sunnah, tutup email dia tu lah. Tu lebih baik. Bahkan kalau fasik ahli bid'ah sah lagi. Jadi kena sebab itulah kita kembali pada tajuk sebelum ni, bid'ah tu tahap mana? Kalau bid'ah tu tahap sampai peringkat boleh membawa pada syirik, tu talih lah, tu talih. Hari ni pula kubur tu kenali pula macam-macam, hari ni ada pula dah kena pagar lah, kena tutup dah kubur tu kenali tu dia ada lagi hak kerah-kerah ni, dia tak boleh masuk. Dia berzikir atas wakah tepi kubur, dia nak masuk tak boleh lah. Jadi orang situ cerita pelik ngekap kita boleh tahu. Pelik Penang. Pelik Penang. Anak pun rujuk juga mengawa kawasan tu. Yalah, kita tak sebutlah nama tu tak. Jadi nak ayatnya beratlah. Sudah jadi isu dah dalam akhbar apa sebenarnya. Jadi benda-benda gitu. Tu jadi kalau tu email katakanlah, tapi tu email tak terlibat. Katakanlah tu email terlibat dalam kikilah tu. Tu tak boleh bagaimana. Anak tak waktu email dah. Sebab tu melibatkan kepercayaan tu. Ajar orang menyeleweng sangat lah tu setahu tu. Siapa setahu tu Tapi kalau tak siapa setahu tu,
kita kata bid'ah kecil-kecil antara akad tangan dengan tidak akad tangan masa doa itu bagiannya tidaklah siapa perekat kita pulau tak siapa tak tu lah. Tak boleh bagus juga tu kitab ni anak duk payah tengok kalau kita baca dia punya bab-bab akhir orang duk kata dia ni kerah dia lah dia bab tepat dia kerah tu dia kerah. Tapi tepat masih ada ruang untuk kita berkompromi tu tak apalah. Baik, cuba kita tengok. Di sini dikemukakan satu contoh tokoh besar, Hasan Basri. Ini tokoh tabi'in besar. Wafat pada tahun 110 Hijrah. Dia pernah ditanya mengenai boleh atau tidak boleh solat di belakang ahlu bid'ah. Mana kita jadi makmum kepada imam ahli bid'ah. Beliau kata solatlah di belakangnya. Dan ia yang menanggung dosa bid'ah tu dia, bukan kita. Imam Bukhari buat bab khusus kata-kata Hasan Basri dalam sahih dia ambil kata-kata Hasan Basri dia buat bab imamatil maftun wal mubtadi' dalam kitabul adzan. Jadi Imam Bukhari ambil kata-kata Hasan Basri buat tahajud. Jadi kena berhati-hati. Ketahuilah bahawa seseorang boleh solat bermakmumkan kepada orang yang tidak dia ketahui bahawa ia memiliki kebid'ahan atau kefasikan berdasarkan kesepakatan para ulama. Sebab ada setengah-setengah orang ni maksud dia ni. Dia bagi dia ni perkara tu tidak bid'ah. Dia gini, bid'ah idhafiyah ni benda yang sukar orang nak beza. Moga tambah sikit juga. Tidak berubah sangat pun dia pun rasa sikit. Sikit tu dia rasa tak apa pun molek. Molek apa dia. Benda-benda gitu. Dia payah orang kita nak buat bid'ah tak ada asal-asal daripada Nabi. Payah kalah tu. Tapi hak banyak-banyak duk berlaku, hak kita kata duk bertelingkah, duk berbeza pendapat, bertegang urat leher lah kita kata. Hak bid'ah hak asalnya ada. Cuma dia buat tambahan atas tu. Contoh kita kata lepas semaya jenazah dia doa panjang daripada semaya tu lagi doa lepas semaya jenazah. Tu benda gitu. Jadi dia kata kalau tengok zahir, kalau orang tak ngaji secara sistematik lah dengan faham sungguh-sungguh apa salahnya dia kata doa lagi banyak lagi molek. Benda-benda gitu. Lepas tu sebut pula apa yang kita nak kata kepada mayat ni baik 3 kali kot tu. Kau itu penjenayah Jadi kena tembok kena tembok senjata api kena kata baik. Kalau kita kata tak baik belah mana kita tak. Jadi anak buah anak wasati pula. Jadi duk berpura-pura situ. Ada kan Nabi buat kita benda-benda gitulah. Walaupun ada lah dalam hadis sebut, tapi bukan kata situ ada tak boleh kita nak selagi dia orang Islam walaupun dia punya kita tak boleh nak sebut keburukan lepas dia mati. Tu ada tapi tak boleh bawa pergi lepas maya gitu dalam bentuk tanya jawab gitu tak boleh. Nabi belum ngomong sama kalau tu kita kata hai berat dah kau itu kena tembok apa dah tak ada kena tembok dah anak buah Anas sendiri nak wan. Kita ngajar dia masa dia sekolah hendak. Betul jadi penjenayah. Kena bunuh pula, kena tembok pula di Kelantan kita. Siapa kata hak je semaya tu pokok kita juga. Nak buat lagu mana. Lepas tu masalah semaya tu kita doa Allahumma ighfir lahu siapa pergi kubur. Tapi tu imam tu kata kita nak, apa yang kita nak katakan kepada mayat ini. Sebab salah jadi makmum. Moga orang tahu. Kita pun kata Allahumma ana kata Allahumma ighfir lahu wa'afiyah. Kata terpaksa kata gitu. Sebab kalau kita kata kalau kita berterus terang jadi benda-benda gitu. Hak tu setara mana Nabi Nuhnya kalau kita toklah siapa kau perekat jadi sesak bagi anak lah. Tapi kukuk mana pun kita tidak boleh terikut-ikut. Jadi kalau kikih lagu tu email buat boleh kata boleh dikatakan semua gitu. Tapi boleh kata gitu lah. Tambah kalau kapung tak tinggal tu. Gitulah.
Jadi kena tengoklah bid'ah tu setara mana, bid'ah tu setara mana. Ahli bid'ah, hak ni betul ni, hak dia sebut dah ni, saya muk dalam beberapa fatwa ulama, hak ni pendapat jumhur lah. Ahli bid'ah maupun pelaku maksiat pada asalnya salatnya sah. Jika seseorang salat bermakmumkan kepadanya, salatnya tidak menjadi batal. Namun ada ulama yang menganggapnya makruh. Sah tapi makruh. Kerana amar ma'ruf nahi munkar wajib hukumnya. Di antaranya bahawa orang yang menampakkan kebid'ahan dan kefasikan jangan sampai ia menjadi imam tetap bagi umat Islam. Tapi ada sah tu tak sah, tapi seboleh-boleh jangan dia jadi tu imam setiap waktu. Rawatib sini makna rutin dia tu imam tetap. Setengah ulama kata tak molek. Sah. Imam Nawawi misalnya. Ni tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Dia kata salat di belakang orang fasik dan pemimpin yang zalim sah hukumnya. Sahabat-sahabat kami telah berkata, sahabat kami ni ingatlah bila Imam Nawawi sebut sahabat kami, tokoh-tokoh besar dalam mazhab Syafi'i. Itu mana sahabat kami. Bukan saing-saing dia minut test sekali tu dah. Bila sebut sahabat ni, tokoh-tokoh besar dalam mazhab Syafi'i lah. Dia kata salat di belakang orang fasik itu sah, tidak haram, akan tetapi makruh. Demikian juga dimakruhkan salat di belakang ahli bid'ah yang bid'ahnya tidak sampai kepada tingkat kufur. Bid'ahnya tidak menjadikan ia terkeluar daripada Islam. Tak sampai tahap tu. Anda lu tengok berlaku ni pun tidak sampai tahap tu. Tapi kukuk mana pun makruh lah. Imam Nawawi kata. Tetapi bid'ahnya adalah bid'ah yang menyebabkan ia keluar dari Islam, maka solat di belakangnya tidak sah. Kalau siapa gitu tak sah, tak boleh lah. Sebagaimana solat di belakang kafir. Duduk tahap tu, level tu dah tu. Kalau bid'ah tu siapa perkat terkeluar dari Islam, level kafir tu kedudukan dia tu. Dan juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan dalam kitab Al-Mukhtasar dia bahawa makruh hukumnya solat di belakang orang fasik dan ahli bid'ah. Kalau dikerjakan juga salat dia tetap sah, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Jumhur ni bukan majoriti, jangan silap. Kalau majoriti beza sah pun, jumhur ni jumlah yang besar. Sepanjang sebut sana ni boleh jadi sampai 90%. Tu makna jumlah yang besar. Mensalatkan seorang muslim yang meninggal dunia hukumnya adalah fardu kifayah. Tetapi apabila seorang muslim tersebut adalah ahli bid'ah dan pelaku maksiat, maka para ulama berbeza pendapat tentang hal ini. Menurut pendapat jumhur ulama, dia boleh disalatkan. Mana kita boleh sembahyang jenazah dia. Menurut pendapat jumhur ulama, dalam hal ini dikecualikan para pemberontak. Pemberontak tu buruh. Buruh ni maknanya orang yang nak menjatuhkan kerajaan Islam yang dilatih dengan sah melalui peperangan, melalui cara senjata. Tu perampok, munafik. Ingat ni, munafik ni munafik akidah ni. Kalau munafik dia kecek bohong jenis gitu tu kena sembahyang. Tu. Dan orang yang mati dibunuh, orang mati bunuh diri. Orang mati bunuh diri. Sebagai pelajaran bagi yang lainnya. Adapun orang munafik tidak boleh disolatkan dengan dasar firman. Ini munafik akidah lah ni. Munafik akidah. Cumanya ni satu peringatan lah. Sini dia tidak ditikai. Betul munafik ni ada dua. Munafik akhlak dengan munafik. Tetapi munafik akhlak, pelawak telajuk misalnya. Duk tipu orang rata. Tak pernah bertaubat. Berpuluh tahun dah duk tipu orang. Ada jenis kita. Anak pun tengok pun sedih. Siapa disebut pada anak lah, Ustaz Din dia teringat sikit kerana buat urusan umrah dengan orang ni. Ramai dapat kita kena hak kena tipu tu, hak ditipu tu buat satu grup WhatsApp. Ramai hak dia tipu. Siapa boleh buat grup WhatsApp, report polis. Akhir sekali ditangkap. Siapa orang cari hak kena tipu tu, nak jumpa dia kena tangkap dia, bukan polis tangkap. Orang kena tipu dia pakat duit, dia macam rupa orang cari. Jumpa dalam perjalanan gitu, sekat kereta dia, masuk dalam YouTube. Enggak, dia ni muka ustaz, na'uzubillah min zalik. Ana tengok tu istighfar kita, ya Allah, kata malunya. Dia ni orang ustaz lah, boleh ngajar lah.
Jadi lama dah cerita tu ada sebut pada nama masa tanah dua umrah itu kan jadi mutawih. Kita pun tahulah dia. Anak sebut secara umum gitu ya. Oh malu hati. Kalau setahun tu bagi anak tak boleh tu. Aku setahun tu berat benar tu. Setahun mana siapa nak kata berat sebab hak kena tipu pada dia jerit depan dia. Lagu mana Ustaz dia anak 3 hari lagi anak nak gini. Hotel tak boleh. Duit 80,000 dia ambil. Nyagi buat nego duit tu. Orang nak suruh dia bayar, kau itu jik. Apa sunnah kita juga? Jik anak kata anak nak tolong tak boleh anak lama nyok 80,000 ni. Lepas tu dia kira mai tak tolong. Sebab jerit depan anak. Anak kata entah tak tahu apa, anak tahu dia ingat aku berubah. Yang kena dia 80,000 ni. Anak malas sebutlah. Tapi nak ayatnya kalau ni pustara tu menyusah orang bak tu. Allah teruklah. Anak kata setahun ni mana ustaz nipu lagu tu bagi anak kalau anak tak semayad dah pakai dia ke setahun tu. Anak tak kata kapi berat tu. Tu berat tu contoh berat. Baik. Misalnya sini kalau kita tengok tapi kena ingatlah ayat ni munafik i'tiqadi. Tu ayat. Ayat ni antara ayat akhir ni berkenaan orang munafik. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah engkau wahai Muhammad melaksanakan salat jenazah lah pada seseorang yang mati di antara mereka puak-puak munafik tu. Munafik mana? Tengok tafsir munafik itulah puak-puak Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kubur dia. Jangan doa pokok ampunan untuk dia. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Fasik ni makna kufur dalam tafsir sebut. Fasik ni makna kufur kepada Allah. Patut lagu mana tu kita bicara dah kan? Lama tak start lagi. Tapi kita tu memang menarik bagi anak. Muskilul asar. Kayak bincang dah di sini. Tak, muskilul asar tu. Tapi anak tak ada lagi. Bukan anak baca kitab tu. Memang puas hati lah kita baca kitab tu. Lagu mana tu? Kata ada disebut. Kayak ingat tak kita baca. Nabi Semayad. Itulah mayat Abdullah bin Ubay ni kan. Bukan anak dia jadi sahabat. Nah, lagu mana? Tu khilaf ulama. Berlaku khilaf di segi hadis. Nabi Semayad. Ada riwayat kata Nabi tak semaya. Tu naknya khilaf. Tapi Nabi tak bui sebut keburukan dia. Apa sebab anak dia tu masuk Islam jadi Islam yang baik. Mujahidin anak dia. Anak Abdullah bin Ubay bin Salul. Tak boleh kira apa dia bapak munafik mu. Anak dia jadi Islam. Siapa Nabi kata tak seru kecek bak ayah dia mengakhir dia meninggal. Tu kita pelera ke muka anak dia. Anak dia tu sahabat kita. Perjuang gipa fisabilillah. Orang munafik tak gipa kan. Itulah kalau kita baca tu kan, kita nampak budi agama kita. Luhur kita kata, dia ambil kira tu. Biarlah ayah dia tu. Orang tahulah kedah tu. Jadi kalau kita kutuk ayah dia lepas ayah dia mati, terasalah anak dia siapa? Ni mujahidin, dia perang sama sekali dengan kita. Nabi suruh jaga tu. Tengok cara agama. Sebab kita lah ni lah, kita kata tak. Ya, ayah dia tak juh pun jadi ahli politik yang korak pun kita kata. Tapi anak dia juh. Tak seru kecek lah depan anak dia belum lagi. Tu pengajaran yang kita boleh dapat. Ayah dia salah. Tu salah. Tentu dah salah. Tak jadi betul dengan anak dia betul. Kecuali ayah dia betul. Benda-benda gitu kena jaga. Jangan kita duk kecek tentang seseorang. Misalnya ayah seseorang sedangkan anak dia tu molek. Kena jaga. Walaupun anak dia pun tahu ayah dia apa. Tapi sebagai seorang anak. Itu maksud Nabi. Bahkan dalam riwayat tu kita bicara dah terliput ya, siapa Nabi ambil buih apa kain dia ada. Mana kain macam kain serban Nabi lah untuk tutup jenazah dia. Nabi buih. Dalam riwayat sebut. Jadi ulama kata hak tu Nabi nak pelera anak dia sebab anak pelera ni hasunah Islam, Islam yang baik, ada jasa dalam agama anak dia. Abdullah bin Ubay. Anak dia tu. Tak sekira dia tu bapak munafiki tu. Tu nak ayat agama kita. Cara dia urus manusia tu kena lagu tu. Baik, seterusnya. Jadi hak ni berkait dengan munafik akidah. Jadi sebelum kita pergi kepada bab seterusnya, jadi kesimpulan hak ni ana sebut ni supaya kita tidak jadi berdoa. Dia berdoa kita berdoa pula. Kita kena
menghadapi sesuatu ni dengan ilmu. Jangan dengan emosi kita. Jangan apa takut jadi doa lah. Kalau tak segi masjid apa kata doa siapa. Tak apalah dia cari masjid lain. Tapi kena pergi masjid, jangan tak pergi. Masalah kita tak hidup kecek tu jadi bala, jadi tegal, sangka buruk, jadi benda-benda gitu duk kecek. Hal benda tu kita tak sih. Dia tidak berubah tu keadaan dengan sebab kita duk jadi ngopak pula. Kita bimbang takut jadi gitu. Memang kita pun tak suka nak mai sonak pun tak boleh derahnya tu. Siapa kita pun tak khabar arah kadang-kadang baca. Pengganggu. Benda-benda lagu tu memang tak molek. Sebab tu tadi kan kita bicara dia. Tu bid'ah dia tu boleh ke dia lah. Rasa tak sabit kita. Kena ingat gitu. Sebab masjid ni sebab tadi lah. Hasan Basri kata hak dia buat tu boleh ke dia. Hak dia buat tu boleh ke dia. Tak sabit kita walaupun kita jadi makmum dia. Sebab bila maya dia tu sah. Boleh. Hak ni lah kalau dalam istilah mutaqaddimi dulu dia kata sah maya al-mafdul, al-fadil di belakang al-mafdul. Al-fadil ni orang hak lebih. Tu imam tu kurang. Kurang tu kipur buat bid'ah dia. Sah. Al-fadil salat di bawah di belakang al-mafdul. Memang sah. Dulu lagi. Bukan baru. Gitulah. Baik, yang ke-77 ke-70. Poin yang ke-70 apa dia? Ahli sunnah menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar menurut ketentuan syariat. Hak ni kena ada di kalangan puak kita. Tak ada hak ni, tak ada lah nilai apa puak kita. Ahli sunnah ni, apa dia? Cuba tengok definisi ma'ruf. Ma'ruf ni kalau kita jemaah bahasa Melayu kita yang baik. Tapi kalau bahasa Arab dari segi bahasa yang dikenali, yang sudah yang ma'ruf. Kita apa guna? Yang ma'ruf. Ma'ruf dah kalau kita. Ma'ruf tu dari sudut bahasa. Hak ni tidak ni. Ma'ruf ni dari sudut istilah. Amar ma'ruf nahi munkar bukan makna seperti ni ma'ruf dah dia tu memang dia orang baik. Bukan ma'ruf tu hak ni maksud ni. Ma'ruf ni lawan munkar itu. Definisi ma'ruf menurut penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah iaitu suatu nama yang menyentuh apa-apa yang dicintai Allah. Itu suatu nama yang mencakupi ataupun yang menyentuh apa-apa yang dicintai Allah. Dicintai ini boleh kita tukar yang diredai Allah. Boleh juga kalau kita nak tukar kita dalam setengah kitab disebut yang diredai Allah. Dari iman dan amal salih. Adapun mungkar iaitu sesuatu nama yang mencakupi setiap apa yang Allah tidak redha dan dilarang oleh Allah melakukannya. Tu orang panggil mungkar kalau lagu tu. Jadi laninya kita kena buatnya ke dia. Kita melakukan amar ma'ruf dan termasuk melakukan amar ma'ruf ni maknanya suruhlah orang buat benda ma'ruf, bukan sekadar kita buat. Kita suruh pula orang buat. Dan bukan sekadar kita tak buat yang mungkar, kita larang orang buat. Tu maksud ni. Orang Islamis tidak tak boleh buat. Hak tu asah, hak tu fardu ain dia panggil. Hak tu fardu ain, kita mestilah. Tetapi amar ma'ruf nahi munkar ni dia ada dua. Sini dia sebab anda baca tengok tu dia tidak berjelas. Tapi Syekh Utsaimin dia berjelas dengan comel lagi dalam syarah Riyadhus Salihin. Anda sebut dulu secara umum. Baik. Dalam amar ma'ruf nahi munkar, kita lihat atas diri kita sebagai seorang individu Islam, kita wajib melakukan yang ma'ruf dan kita wajib meninggalkan yang munkar. Itu tidak melibatkan dakwah kita sendiri. Satu lagi, untuk mengangkat martabat orang panggil umat termasuk individu, dia kena ada satu sikap mementingkan kebaikan orang lain dengan suruh orang buat benda baik dan larang orang buat benda munkar. Ni dia ada dua hukum. Kadang-kadang jadi hukum fardu ain, kadang-kadang jadi hukum fardu kifayah. Hukum fardu ain ni makna di kalangan hak berkait dengan kehidupan dia. Dia tengok jiran dia tengok tu dia kena suruh, tu fardu ain. Suruh orang buat benda molek larang. Tetapi untuk amal ma'ruf nahi munkar yang lebih serius, dalam bentuk satu kumpulan, satu organisasi yang terancang lah kita kata, tu fardu kifayah. Kita tak terlibat pun tak ada. Tapi kena ada juga. Ni tengok orang buat benda salah, terang-terang depan dia tak tahu. Tu fardu ain tu dari sudut tu. Lagu mana tu? Kena royak ke? Tu lah hadis lepas ni lah. Tu hadis bawah mar'a minkum munkarah tu lah. Lepas tu kita bincang selepas ni.
Hak tu man ra'a minkum munkara ni, hak ni dalam konteks fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain ke dia beci dalam hati. Beci dah. Siapa kita tak terlibat, kita tak pergi, kita tak wisangku dengan apa, hak tu memang fardu ain. Kita tak boleh nak kecek, kita takut ataupun kita tak erti ataupun boleh jadi terancam nyawa di tempat-tempat tertentu, tak boleh royak benda-benda ni. Siapa bocor tayar kereta, lah ni bukan kata zaman dulu. Maka kita kena beci dalam hati. Lepas tu tak boleh report, tu kena report senyap-senyap. Kena buat. Hak tu fardu ain. Hak fardu kifayahnya, ni ubah dengan tangan. Pergi satu kumpul lagi. Tak berani pergi segi ambil ayat tak boleh gini. Buat satu perbincangan gini. Hak tu fardu kifayah. Kita tak buat tak apa. Tapi kena ada puak kita dalam satu qaryah ni satu kelompok lepas kita. Tapi hukum fardu ain tetap ada. Ni bagus hak Syekh Utsaimin sebut. Baik, cuba kita tengok. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan. Ada segolongan. Mana ada segolongan? Fardu kifayah ni. Orang yang menyeru kepada kebaikan. Ni anak kata satu bentuk organisasi kumpulan yang terancam lah, orang cilik pandai. Menyuruh buat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hak ni untung besar. Hak ni sahabat Nabi ni atas nama individu pun dia buat walaupun terancam nyawa. Hak tu peringkat tinggilah. Dan inilah perkara yang menyebabkan yang apa hak tu hak kuntum khairu ummah tadi lain tu, dia dua ayat tu walaupun maksudnya lebih kurang sama saja, cuma ayat hak tu surah Al-Imran 110, hak ni 104. Baik. Jadi kedua-dua ayat ini, ayat 110 dan 104 ni, kalau kita perhatikan, sahabat Nabi dinobatkan sebagai khairu ummah kerana dua ciri ni dominan dalam diri dia. Ciri ke dia? Suruh orang buat benda molek, larang orang buat benda mungkar. Ni menjadi orang panggil syiar kepada sahabat. Syiar kepada sahabat. Dia tak, walaupun dia seorang pun dia tak akan diri. Ni si sahabat disebut dalam ni. Cuma dalam ayat 104 surah Al-Imran tu juga di hujung tu sebut wa ulaika humul muflihun. Itulah ciri-ciri orang yang berjaya dunia akhirat. Dia ada sifat tu. Ni kalau kita anak kita buat benda tak molek, kita nak tegur, berat juga tu. Berat juga tu. Ada kata hamba tak setuju, lepas tu pergi buat apa? Nak jaga. Tu tak adil lagu tu, tak pakan. Tu cara tu. Hamba tak setuju, dia tak apa pergi. Lepas ni kita bincang. Tak setuju dalam hati tu. Cuba tengok sabda Nabi. Ni hadis yang paling utama dalam bab amal ma'ruf. Cuba tengok. Nabi kata, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Sesiapa di antara kamu melihat, kena letak dalam kurungnya, melihat tu mengetahui. Sebab setengah tu dia tak lihat tapi dia tahu dengan bukti, dengan jelas. Nanti tengok dulu, beratlah. Tahu. Sesiapa yang melihat, maknanya dia tahu kemungkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangan dia. Ni bukan fardu ain ni. Tapi fardu ain lah kalau dia boleh. Mana pemimpin jadi fardu ain pada dia sebab dia pemimpin. Dia orang panggil dia ni, kalau kita nak tulis ke orang yang berotoriti, fardu ain atas dia. Kalau dia pun takut juga pakai kita, tak usah pergi jawatan lah kalau gitu lah. Takut dia pula dengan kita. Sedangkan dia makan gaji bak tu. Tak boleh lagi tu, dosa besar tu. Ni orang yang berotoriti. Tapi katakanlah tak boleh juga, tak mampu juga, dengan lidah bui penerangan, sebut pada masyarakat perbuatan ni salah. Lepas tu salah tu lagu mana? Dia sebut, dia buat juga, hamba kita tak ada otoriti. Tapi kena sebut dengan dalil biar orang faham. Tak kira tu tak boleh buat juga. Baik tak boleh juga tu tak boleh. Tak kira lah sebab tak boleh juga. Maka kena benci dalam hati. Benci dalam hati ni hak tu selemah-lemah iman. Maknanya benci dalam hati. Ana buat sini catatan ni. Ni dalam syarah lah. Ni ana ambil terus yang hak nombor 3 tu. Benci dalam hati. Wa dzalika adhaful iman. Apa maksud dia? Ni Syekh Utsaimin pun sebut bagus ni. Dia kata hak ni termasuk amal qalbi.
amal hati. Dalam kes menghadapi perbuatan-perbuatan yang bercanggah dengan hak agama, kita tak boleh nak ubah dengan tangan sebab kita tak ada kuasa. Lepas tu penguasa ada pun dia tidak lihat perkara itu sebagai perkara besar. Dia duduk peting ke politik ya misalnya. Misalnya. Jadi kitanya tak boleh nak buat. Dengan tangan tak boleh. Dengan kuasa tak boleh. Nak bercakap pun tak berani. Tiba-tiba kalau bercakap orang akan pula kita. Kalau buat baju kenduri pun orang tak pergi misalnya. Jangan main lah kapung tu main. Baik, kita pun benci dalam hati. Benci dalam hati tu apa maksud? Kita mengguna kuasa amal hati. Baik di sini mampu. Jadi amal qalbi ni antara Syekh Utsaimin cuma ana modify sikit dia sebut tu. Dia kata amal qalbi mampu menjadi perubah. Boleh ubah juga dengan amal qalbi. Dua cara. Cara pertama, jangan terlibat dengan mereka dalam apa-apa penglibatan sekalipun. Yang kedua, tak boleh menampakkan apa-apa sokongan kepada mereka, bahkan mesti menampakkan benci dan tidak suka. Kalau tak boleh secara langsung, secara tidak langsung. Tu maknanya. Jadi kalau pakat ramai-ramai buat gitu, dia mari tak dapat sambutan. Bila tak dapat sambutan, mikir nak mari tu. Lah, ni katain dia mari penuh. Koyak udah lah gitu kata tak. Koyak Australia boleh kira. Tu gak sedap hati sama lah bagi salah tu. Benar lagu tu. Tu molek dia sebut tu. Maknanya panggil amal qalbi boleh merubah juga. Benci dalam hati, tapi hak ni dia perlu amal lah. Perlu amal. Dalam hukum mana pun kena tu. Apa maksudnya? Dalam bab kejahatan ni tak ada ruang. Agama Islam tak bagi ruang untuk kita menyokong perkara tak molek. Tak ada ruang. Sebesar zarah tak ada. Baik. Hukum amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah. Ni orang panggil hak besar. Walaupun anda sebut dah tadi hak fardu ain pada juga. Hukum dia maknanya satu kelompok khusus mungkin berharap menjadi tegang masyarakat bagi perbalahan, tapi kena tegakkan juga ni fardu kifayah. Sebab tu anak kata kalau kita bincang secara khusus, anak pun duk rujuk juga rupanya kitab Ibn Taymiyah ni ialah kita kumpul dah, cuma kalau tak sempat nak tengok juga tadi. Kalau bab amar ma'ruf nahi munkar ni ada khusus. Bab istiqamah, bab istighasah dia buat khusus. Bincang ni lagu mana. Tu mana saat ni ada tak ingat tanda dah tadi dia ada kitab khusus ni. Syekhul Islam ada nak kitab dia. Ni ada ngarang tak ni tidak besar, saya 34 muka suratnya. Dawab cuba tengok 542 tu. Nota 809 tu. Molek kitab ni. Ni kalau buat daurah molek benar. Ni sebab dia 34 muka surat. Anda duk baca tengok ni. Muka surat 542 sebelah tu. Nota kaki 809. Dawabitu amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar inda Syekhul Islam, mengikut pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, peraturan dawabit ni isi-isi penting lah kita kata berkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dia bincang khusus satu kitab 34 muka surat adalah bahasa Arab. Dia bincang khusus. Takut kita berasa kita tak terlibat dengan amar ma'ruf nahi munkar. Molek ni. Kalau boleh cari kalau ada terjemah. Molek benar. Anda baca tengok tadi, tidak baca semua lagi. Kata molek kita ni. Dawabit dia dalam bab amar ma'ruf nahi munkar ni, dawabit ni poin-poin yang kena tahu. Di bawah maksud dawab ada. Ada dia tak apa ada molek anda pun tak ada terjemah. Dialah. Molek tu ada anak tu Arab, mana dia buat sendiri lah. Mana mungkin dia petik daripada hak ni dah lah. Sebutin buku. Molek tu anak pun tak ada tu. Kalau benda ni kena beli kita, mana biar kita tahu sebab benda ni benda besar ni. Banyak ke kuntum khaira ummah ukhrijat linnas tu kalau dalam tafsir sebut. Sahabat Nabi ni dia membawa ajaran Nabi. Jadi kenapa Allah sebutkan dia ni generasi terbaik dikaitkan dengan amar ma'ruf nahi munkar? Maknanya amar ma'ruf nahi munkar lah yang mengangkat
martabat bangsa itu. Patutlah Ibn Khaldun kata, kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak menjadi agenda utama masyarakat, masyarakat itu tidak taqaddum tapi takhalluf, mundur. Contoh bangsa yang mundur, dia tidak menjadikan agenda amar ma'ruf nahi munkar sebagai agenda penting. Tu kena ingat. Maulid tahulah. Kalau boleh, kitab tu boleh dijadikan sebagai buku cadangan untuk dibaca. Tidak tebal kalau Ibn Taimiyah 34 muka surat ya. Tebal kan? Tak tebal mana tak? Separuh tu. Separuh tu. Maulid lah boleh. Baik, cuba kita tengok lagi. Cuma di sini dia buat beberapa saja. Okey, cuba kita secara ringkas. Hukum amar ma'ruf nahi munkar adalah fardu kifayah dan pelakunya harus memenuhi ketentuan berikut. Maksudnya begini, ciri-ciri yang mesti ada kepada amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Mana ciri-ciri yang kena ada kepada orang nak mengambil tugas yang agak khusus berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kita nak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ni kena ada ciri-ciri ni. Yang pertama sekali, berilmu pengetahuan. Tak dapat tidak dah tu. Tak dapat tidak tu. Takut ketidak dia jadi terbolah. Kalau tak ada ilmu, tiba-tiba semangat tinggi nak amar ma'ruf nahi munkar, takut jadi terbolah. Payah nak ayat wana tu terbolah ni bahasa Kelantan, kemah benar tu. Jadi orang panggil terburu-buru, tindakan jadi tidak matang. Tu terbolah tu. Apa tak ada ilmu, duk puasa, betul lah kita, rupanya tak kena dengan kaedah. Kena ada ilmu. Misalnya Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ad'u ila Allah, aku dengan jalan inilah aku mengajak masyarakat kembali kepada Allah. Ala basiratin, dengan yakin. Ana terjemah ni dengan ilmu pengetahuan, basirah. Lepas ni ana sebut sikit bagaimana pandangan Syekh Sa'di berkenaan basirah di sini. Mantaplah kata-kata dia tu. Kita baca. Maha suci Allah, ana wa man ittaba'ani, aku dan juga pengikut-pengikut aku. Jadi ulama kata pengikut Nabi hak mula-mula sahabat tu lah. Kata Syekh Sa'di, ala basirati mana ala ilmin yaqinin min ghairi syakkin walam tira'in walam miryah. Tu kata Syekh Sa'di. Apa dia? Ala basirati ni mana sesuatu yang kita nak buat ni, kita kena ada ilmu yang tepat, yang jelas. Kita nak kata orang ni salah pergi kubur buat tu, bagaimana kita nak rakyat salah tu sudut mana? Dia jelas. Perbuatan salah tu sudut mana? Segi sejarah, dari segi amalan generasi awal Islam macam mana, pandang ulama, biar ada maklumat. Tu. Min ghairi syakkin, tanpa syak, tanpa ragu, dan tanpa lebih kuranglah ragu imtirak tu. Itu maksudnya. Maknanya dengan ilmu pengetahuan. Kita tahu isu tu dengan jelas, dasar pada hukum, dalilnya. Itu maksud dia nya. Tu kata Syekh Sa'di. Ana ambil lagi sebab ni pun molek juga. Banyak tafsir ni. Ni tafsir Al-Basit Wahidi. Dia ambil kata-kata Ibnu Abbas berkait ala basirah ni. Basirah ni kan mata hati maksudnya dah. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kata basirah ni makna dia faham oleh agama dan dia yakin dengan ilmu itu. Bahkan basirah itu sendiri kata Ibnu Abbas adalah al-ma'rifah. Itu kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata basirah ni makna al-ma'rifah allati yumayyizu bihal haqqa minal batil. Yang mana dengan makrifah itu dia boleh beza yang mana betul, yang mana palsu. Kita nak kata orang tak betul pun kita kena ada ilmu lah. Itu maksud basirah. Yang kedua, ciri amir bil ma'ruf wan nahi anil munkar, dia kena cara yang lemah lembut. Tak boleh dengan kerah ni, akhir sekali baru boleh kerah. Dia kena bermula dengan lembut. Seperti mana Nabi sendiri bersabda,
innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Tu. Sesungguhnya adanya sifat lemah lembut pada sesuatu itu pasti ia akan menghiasi sesuatu itu menjadi cantik. Tu ana terjemuh mafhum mengikut huraian ulama. Mana kalau kita bawa dalam konteks kita, kalau dalam diri kita ada sifat lemah lembut, sifat lemah lembut tu akan menghiaskan kita. Jadi nampak comel, orang tengok nampak comel kita. Orang kenal kita. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan kalau sifat lemah lembut itu sudah tercabut daripada sesuatu ataupun dalam konteks kita dalam seseorang, illa syanah, maka bila tercabut itu, maka keadaan orang itu akan mencemarkan dirinya. Jadi tak molek selalu kalau ada tercabut sifat lemah lembut. Tak comel lalu apa? Tu Nabi kata. Baik. Yang ketiga, sabar. Kena sabar. Tak sabar tak ni. Ni asah dia ni. Allah berfirman, ya bunai aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min azmil umur. Wahai anakku, ya bunai, wahai anakku, aqimis salah, dirikanlah oleh engkau salat. Ni kalau kita nak terjemah dirikanlah, semayalah betul-betul, semayalah dengan cara yang betul. Itu mana aqim. Wa'mur bil ma'ruf, suruhlah orang berbuat baik. Kena ingatlah, bila nak suruh orang buat baik, kita buat dah benda baik tu. Jangan suruh saja kita tak buat. Wanha 'anil munkar, dan laranglah orang daripada melakukan perkara munkar. Dan dalam proses itu wasbir, sabarlah. Ala ma asabak, sesuatu yang kamu akan hadapi dengan sebab dakwah kamu ni, kena sabar. Apa isyarat? Kalau setakat tu ada dah isyarat tu, kita akan dicemuh, akan dihina, orang tuduh macam-macam. Hak tu mesti dah kamu akan hadapi. Sabarlah. Sebut awal-awal lagi. Inna dzalika min azmil umur. Perkara tu semua tu termasuk perkara yang penting. Kamu kena tahu. Perbuatan tu yang mengangkat darjat kamu, tapi kamu kena tahu kamu akan berhadapan dengan cemuhan masyarakat. Kena sabarlah. Jadi sebab itulah setengah ulama dalam kitab dia kata, kalau kita berdakwah tapi tak pernah orang kutu, orang terima baik, kena cek semula betul ke tak mau dakwah tu. Ada sebab ulama kata begitulah kita. Tak pernah dia. Bahkan kau dapat duit ada. Pelik mau dakwah lagu tu. Tengok Imam Syafi'i hampir mati. Nak mati. Kalau silap kecek sikit mati dia. Boleh kata begitu. Zaman kerajaan terpengaruh dengan Mu'tazilah kan? Zaman dia tu. Imam Ahmad mati untuk guru dia. Bukan main-main. Patut tak juh kau Imam Syafi'i. Juh habis ke? Sebab dalam sifat juh tu ada amar ma'ruf nahi munkar. Dia mesti berhadapan dengan musibah. Ma'asabak tu mana musibah. Kena sedar lebih awal. Allah juga berfirman, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamilan. Kita baca dulu, pandai anda bagi sedikit huraian. Dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan. Mereka tuduh kamu majnun, mereka tuduh kamu sahir, mereka tuduh kamu kahin, mereka tuduh kamu muftarik, pemecah belah masyarakat. Sabarlah. Baik, patut nak sabar tu lagu mana? Duk kekal gitu. Siapa? Da wahjurhum hajran jamila. Dan kalau siapa satu tahap dia kamu sudah habis guna tenaga dakwah kamu, tiba mereka tak berubah, wahjurhum, kamu tinggalkan mereka, tetapi dengan cara yang mereka tak terasa hati. Tu anda terima mudah jangan mana seolah-olah Allah nak kata tinggal ada keadaan tidak berbalah, tidak bersengketa, tidak bermusuh. Itu lebih baik. Apa tu? Ni rahsia dia besar ni. Orang-orang sebab tu orang tak terima hak makan Nabi, walaupun siapa pekat perangan Nabi tidak tunjuk permusuhan, akhir masuk Islam apa ni. Apa tu? Isu akhlak Nabi. Nampak orang tak terima, kita balah dah dengan dia dah. Tak kenal gitu. Tu. Baik. Di sini mana ni? Ada tanda. Tu. Okey, berkenaan dengan ayat tu, surah Luqman ayat 17. Ya bunayya
Aqimis wa'mur bil situ. Wa'mur bil urf. Siapa akhir ayat itulah. Ni ana petik ni dalam Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran. Ni satu jawatan kuasa ulama tulis kita ni, baguslah kita ni kalau untuk tadabbur lah sejilid ya. Yok mari ayat dia mari. Ayat ni maksud dia poin paling utama, dia tak bincang mana. Dia panggil Al-Mukhtasar fi Tafsiril Quran li jama'atin min ulama'it tafsir. Mana ringkasan Quran disusun oleh satu jawatan kuasa ulama tafsir. Molek itu ni ana guna rujuk untuk pengajian harfiah, ke harfiah ke bincang sesuatu. Patu dia makna. Kita ambil audio pada dia. Siapa suratul kahfi tu secara online. Tak lama. Tak apa 10 orang tapi tak apalah untuk kita sendiri, untuk bacaan. Ni ana apa dia kata? Berkenaan dengan ayat ni, ayat 17 ni. Mudahnya dia kata innama amarta bih min zalika mimma azmil umur. Alaika an taf'alu fala khiyarata laka fih. Mudah ringkasnya. Dia kata dia kata sesungguhnya innama umirta bih, sesuatu yang Allah perintahkan kamu buat ni dalam ba'amar ma'ruf nahi munkar itu, perkara itu adalah mimma azamallahu alaik, sesuatu yang Allah tekankan kamu, yang Allah taklifkan kamu, yang Allah bebankan untuk kamu buat. Fala khiyarata laka, kamu tidak ada pilihan, kamu kena buat. Kalau kamu tak buat, dia akan jadi isu di mahkamah Allah. Kita tengok jiran kita tak betul, tak semaya, kita tahu, kita buat dok. Padahal kita tak boleh nak buat, kita report boleh pada Tok Ngulu, pergi jumpa wakil ayat. Tok okey, kapu Amos, kat 300 orang tak mai. Nak tengok Tok okey kata wan. Tok okey kata bukan kerja hamba. Tak sehundilah dia lepas ni. Kalau Tok okey kata tu bukan kerja hamba, hamba je bagi baja ya. Jadi kelas baja tu, dia tu kelas baja ya. Biarlah malas sebut saja, tapi nak sebut umum-umum gitu ya. Anda pernah bawa king 400 orang tak mai dalam satu qaryah. Ni kita buat ni bukan kata sembang hari kecek dak ni. Hasil daripada interview anak-anak dalam kampus sebuah qaryah. Bila bawa pergi kepada satu pihak, dia kata nak buat macam mana, dia kata benda ni tak ada jawatan kuasa. Jadi macam ni benda ni dia tak tahu nak buat mana. Padahal dia pemimpin masyarakat. Kita kata ke dia, kata YB kena bincang lah benda ni nak buat lagu mana. Berat ni satu qaryah. Enggak satu qaryah ni mana dong, berapa qaryah dong. Benda-benda begitu. Enggak satu qaryah tu sampai 400 lebih tak mai. Capu belaka tu mai tak cukup, tak mai langsung, tak pergi mai jemaah, tak mai subuh, capu belaka tu. Data tu ada. Berbulan kita buat survey tu. Melalui anak-anak dia ya. Kita interview anak-anak, kita tahu di sekolah ya, adalah kaedah dia tu. Nak ayah bui. Jadi benda ni termasuk perkara yang kita kena usahakan. Itu kata dalam Mukhtasar fi Tafsir tu. Jadi kalau kita tak buat, dosa. Boleh jadi dosa sekampung, boleh jadi dosa pihak tu, boleh jadi dosa satu kelompok. Tak kira lah. Fala khiyarata laka fi. Kamu tak ada pilihan, kena buat. Kalau tak buat, akan jadi isu di mahkamah Allah. Tu sebut Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran. Ringkas molek Baik. Seterusnya nombor 4. Ana ambil sikit lagi. Kita habiskan sikit sini. Yang keempat, ada kemampuan, ada kekuasaan. Ada kemampuan. Kemampuan dari segi ilmu, kemampuan dari segi nak bercakap, kemampuan dari segi kuasa. Misalnya dia tu pegang authority. Ada, dia boleh buat. Dia boleh, kalau dia tak boleh buat, dia boleh urus orang lain buat. Dia boleh menjadi pemudah cara dan yang paling sakit ni. Dia boleh buat, dia tak buat. Dosa. Kalau dia ada kemampuan dan kekuasaan. Yang kelima, harus ikhlas semata-mata kerana Allah. Amal makruf dan nahi munkar adalah amal yang wajib, paling utama dan paling baik. Tu jadi anda sekena buti setakat itulah dulu hak ni kita bincang minggu hadapan lah. Kita buti awal sikit Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.